Hai, Assalamualaikum. So hari ini kita akan bincangkan sedikit tentang 5 major maxim dalam Qawaid Fiqhiyah. So kita akan kaitkan dengan isu semasa. So untuk first issue ni kita tengok yang sekarang ramai semua orang dia berlumba-lumba untuk beli emas. Beli emas sebab emas sekarang tengah naik, tengah turun. So kita nak tahu ada boleh ke tak boleh ke kita beli emas tu. So persoalannya kita jawab melalui first maxim yang major, which is matters are determined by intention. I mean, kalau kita nak buat sesuatu tu based on kita punya niat. Kita nak tengok ada, kalau macam isu kita tadi ialah kita beli emas. Sekarang kan emas banyak, semua orang like beli emas, kumpul-kumpul emas. Tapi adakah isu dia, adakah kita dikenakan zakat? Okay, so macam mana maxim ni diaplikasikan dengan jual beli emas ni, kita tengok macam ni. Okay, first, kita beli emas untuk pakai atau untuk simpan. Kalau kita beli untuk pakai, kita tidak akan dikenakan zakat. Tapi kalau dah memang niat kita beli emas untuk kita simpan, untuk kita buat aset, tapi bila dah lebih, exceed dia punya, orang panggil dah lebih dia punya gram yang sepatutnya kita simpan, kita haruslah dizakatkan. Maksudnya kita haruslah membayar zakat untuk emas yang kita beli itu. So maksud maxim nombor 6, which is matters are determined by intention. Okey, maxim kedua yang utama iaitu maxim ke-9, al-yaqin la yazulu bisyak, iaitu certainty is not overcome by doubt. Okey, keyakinan ni tak boleh diatasi dengan keraguan. Maxim ke-9 ni maksudnya prinsip yang harus dipatuhi sekiranya timbul keraguan dalam setiap perkara yang berkaitan dengan hukum syarak. Okey, keraguan ni adalah tahap emosi di mana akal ni tak dapat membuat keputusan antara kepercayaan dan tidak percaya. Okey, keraguan yang timbul ketika kepastian berlaku tidak akan mempunyai kekuatan untuk menghilangkan kepastian tu. Okay, maxim ke-9 ni diperkenalkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan telah dilaksanakan oleh para sarjana atau ahli hukum lain. Okay, dalam maxim ni terdapat 4 tahap kepastian, iaitu dan terdapat perbezaan yang sangat besar dalam keempat-empatnya, iaitu al-yaqin certainty, zan ar-rajih conjecture, syak iaitu doubt, wahmu iaitu fancy. Okey, aplikasi maxim ni dalam fiqh dapat dilihat dari segi sijil halal yang dikeluarkan oleh JAKIM. Setiap makanan dan minuman di Malaysia mesti mendapatkan sijil halal JAKIM, di mana JAKIM menegaskan bahawa pensijilan halal Malaysia ni melibatkan proses pengauditan dan pemeriksaan yang ketat, termasuk penilaian bahan, kaedah pemprosesan, peralatan yang digunakan, termasuk ujian makmal yang berdasarkan piawaian halal Malaysia dan manual perakuan halal Malaysia. Tetapi pada 2018, Malaysia dikejutkan dengan berita ada DNA khinzir dalam coklat Cadbury. Perkara ini amat mengejutkanlah seluruh masyarakat kerana Cadbury ni dapat sijil halal daripada JAKIM. Hal ini menimbulkanlah keraguan kepada masyarakat. Tetapi pada Jun 2018, JAKIM mengeluarkan kenyataan bahawa Cadbury ni halal dan selamat untuk dimakan. JAKIM telah memberi semula sijil halal kepada Cadbury dan masyarakat Muslim. Dan masyarakat Muslim dekat Malaysia ni selamatlah untuk memakan Cadbury tanpa ada rasa was-was dan keraguan. Okey, seterusnya maxim ni dapat dilihat dalam kewangan Islam. Aplikasi maxim ni dalam kewangan Islam, contohnya, sekiranya Bank Islam ni diaudit oleh pihak berkuasa cukai pendapatan dan memberikan dokumentasi untuk tuntutan pendapatan dan pengecualiannya, pihak berkuasa tak boleh mendakwa bahawa ia berhutang lebih banyak cukai, kecuali jika pihak pendakwa tu membuktikan bahawa dokumentasi itu tidak dipalsukan atau membuat kesalahan dalam mengira pengecualian cukai atau jumlah cukai, di mana pihak pendakwa kena menunjukkan bukti bahawa ada dokumentasi yang dipalsukan atau ada kesalahan pengiraan lah dalam pengecualian cukai itu yang membuktikan bahawa pihak Bank Islam salah. Tapi dalam hal ini, jika pihak pendakwa tidak dapat membuktikan sekiranya ada dokumen palsu ataupun kesalahan dalam pengiraan cukai, pendakwaan itu terbatal. Okey, untuk maxim ketiga utama iaitu maxim 15, al-masyaqqah tajlib at-taysir. Okey, di mana al-masyaqqah tajlib at-taysir ni maksud hardship begets facility.
Makzim ni adalah salah satu makzim asas yang telah disepakati oleh semua scholars dan ahli hukum. Makzim ni menggambarkan hakikat bahawa undang-undang Islam dibentuk untuk memudahkan dan bukan untuk menyusahkan. Sekiranya sebarang masalah atau isu yang timbul, makzim ni menyatakan pengecualian dalam memudahkan kehidupan kecuali syarat-syarat undang-undang yang telah disebut dan diukur dengan cara apapun. Makzim ni applicable untuk semua isu termasuk pengetahuan fiqh dan perundangan Islam. Perundangan Islam contohnya seperti ibadah, muamalat dan jenayah. Okey. Terdapat juga 7 sebab pengecualian dalam undang-undang Islam iaitu travel, illness, coercion, forgetfulness, being ignorant of a ruling disebabkan oleh yang tak ada knowledge, difficulty and decrease. Okey. Aplikasi makzim ni dalam fiqh dapat dilihat dalam isu virus Zika. Di mana menurut keputusan Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor pada 31 Januari 2017, pentadbiran undang-undang mengembangkan virus Zika. Okey, di mana wanita hamil yang dijangkiti virus Zika dilarang menggugurkan kandungan atau janin. Namun disebabkan oleh syarat-syarat tertentu iaitu jika dengan meneruskan kandungannya boleh membahayakan nyawa si ibu, maka dia dituntut untuk menggugurkannya demi darurah. Okey, sekiranya kandungan atau janin yang dijangkiti virus Zika boleh menyebabkan kecacatan yang teruk dan belum mencapai usia 120 hari, maka dia mesti ditinggalkan oleh hujah dan maslahah. Dalam membuat keputusan untuk pengguguran atau janin yang dijangkiti virus Zika harus memenuhi syarat berikut iaitu mendapatkan pakar perubatan yang dipercayai, pengguguran tidak membawa bahaya yang lebih buruk, keputusan yang dibuat berdasarkan kes atau mendapat persetujuan daripada pasangan tersendiri. Untuk isu yang seterusnya yang boleh kita kaitkan dengan isu semasa yang tengah hangat dekat Malaysia is COVID-19. Semua orang sekarang macam risau COVID-19 ni sampai bila kita nak kena tak solat Jumaat, sampai bila kita nak kena duduk rumah sahaja. Jangan risau kerana apa yang sedang di-applykan, apa yang sedang dibuat oleh kerajaan tentang COVID-19 ni adalah based on makzim yang ada dalam meja makzim ni. So macam mana kita kupas selepas ini. Untuk kita punya situasi isu yang tengah melanda dekat Malaysia ni sebenarnya dah dijawab melalui makzim. So makzim ini ialah makzim harm to be eliminated. Harm to be eliminated ni membawa maksud bahawa kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk mengelak sebarang kemudaratan yang berlaku untuk kita jaga nyawa kita. Contohnya yang berlaku sekarang ialah COVID-19 lah. Kita dikatakan sampai menyebabkan kita tak boleh nak pergi solat Jumaat. Kita lah lelaki tak boleh nak pergi solat Jumaat sampai kena SOP sampai bila. Kadang-kadang orang persoalkan tak pergi solat Jumaat jalan jauh, solat tu ada SOP, boleh ke tak boleh? Sebab hukum kita solat ni berjemaah ni ialah rapat-rapat kan, kita jangan ada ruang. Tapi sekarang kita lelaki duduk jarak-jarak, boleh ke tak boleh? So sebenarnya isu yang berlaku ni adalah mufti-mufti juga telah mengeluarkan dia punya pendapat yang bahawa memang kita kena ikut peraturan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan berdasarkan makzim 20 ni iaitu harm to be eliminated. Dalam makzim ni dia cakap sebarang kemudaratan ni kita memang kena elak sebab kepentingan menjaga nyawa itu adalah salah satu kepentingan objektif maqasid syariah. Jadi apabila benda tu dah menjadi salah satu kepentingan objektif maqasid syariah, walaupun benda tu berkaitan dengan agama kita, tapi untuk mengelakkan daripada berlakunya lagi benda, kalau kita duduk rapat-rapat berjemaah, solat berjemaah rapat, kemungkinan besar untuk berlakunya penularan COVID-19 tu lagi tinggi. So benda tu dah memberi kemudaratan kepada nyawa kita. So sebab itulah kita bila kita kena ikut perintah kerajaan untuk menjalankan SOP, walaupun kita terpaksa untuk solat berjemaah secara social distancing orang kata. So itu kalau kita tengok isu dalam fiqh. So isu seterusnya dalam Islamic Finance yang tengah hangat dekat Malaysia ni ialah salah satunya saya rasa semua orang tahu ialah like and share. Pelaburan skin cepat kaya. Rakyat Malaysia ni dia memang suka
Dia memang suka anything yang related tu cepat kaya. Dia orang memang akan berlumbu-lumbu untuk masuk tanpa dia orang sedar yang sebenarnya inilah pelaburan yang ditipu, yang menipu. Buktinya dalam akhbar Metro lah, tak silap saya 20 Disember 2020, banyak kes-kes di mana polis menerima laporan yang bila orang dah bayar, bila orang dah subscribe dekat apps tu, tiba-tiba lesap. So macam mana kes ni dikaitkan dengan kita punya Maxim 20 ni ialah macam ni. Contohlah ya, kalau kita subscribe dia punya application lah, like and share tu berharga 1,000. Sebab kita nak lagi banyak lah. Bila kita like and share, kita nak lagi banyak, kita dapat duit kan. So kita subscribe untuk yang paling mahal 1,000. Tiba-tiba duit tu hilang, kita tak boleh nak withdraw pun duit-duit tu. So macam mana benda ni boleh menjadi kemudaratan? Dia menjadi kemudaratan apabila kita dah subscribe dekat like and share tu, and then kita pun tak ada duit. Contoh benda ni banyak berlaku kat student lah. Kita dah ada 1,000, kita subscribe pula package 1,000. Benda tu tak ke boleh memudaratkan kita dah? Kalau kita dah subscribe dah 1,000 duit kita, macam mana lagi? Mana lagi ada yang pada diri kita? Benda tu lah yang dikatakan dengan memudaratkan. Kita buat benda tu sampai kita sendiri yang tak ada duit, dah nak makan tak ada duit, semua benda. Itulah yang dimaksudkan dengan kita ni kalau kita nak pilih pelaburan tu, kita kena pilih pelaburan yang patuh syariah, yang boleh menjamin kita punya bagi menjamin keuntungan lah, orang kata menjamin keuntungan, dan benda tu mestilah jelas dan benar. Macam itu. Okey, untuk Maxim utama yang terakhir iaitu Maxim 24, Al-Adah Muhakkamah, iaitu Custom is an arbiter. Okey, maksud Maxim ni secara keseluruhan adalah perselisihan dapat diselesaikan dengan merujuk kepada adat, sama ada dari segi umum ataupun khusus, dengan ketiadaan ketetapan syariah tertentu selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun As-Sunnah. Okey, Al-Quran dan Sunnah ni memberi peraturan dan undang-undang umum mengenai semua perkara yang tidak merangkumi semua perincian untuk semua perkara termasuk manifestasi masa depan mereka. Okey, adat ni adalah salah satu sumber yang harus dirujuk untuk menetapkan ketetapan syariah yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Okey, syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ahli hukum untuk menganggap adat ni sebagai sumber keputusan syariah adalah yang pertama, apa yang biasa dipraktikkan tidak boleh bertentangan dengan teks-teks suci Al-Quran dan Sunnah atau prinsip-prinsip syariah yang pasti seperti keadilan, kerjasama dan kebajikan. Okey, yang kedua ialah kebiasaan yang selalu dilakukan adalah harus dilakukan. Untuk yang ketiga, kebiasaan harus ada di awal tindakan, yang bermaksud ia harus mendahului dan menjadi kukuh pada saat tindakan itu dilakukan. Okey, untuk yang keempat pula, adat ni tidak bertentangan dengan ketentuan kontrak yang dipersetujui oleh pihak-pihak yang telah berkontrak. Okey, aplikasi Maxim ni dari segi fiqh dapat dilihat dalam konteks perkahwinan, di mana dalam perkahwinan di Malaysia, kadar mahar telah ditetapkan mengikut negeri masing-masing. Contohnya, harga mahar di Pulau Pinang hanya RM24, harga mahar di Selangor RM300, dan terdapat juga negeri yang tidak menetapkan harga mahar seperti negeri Kedah. Tetapi pemberian mahar ni dia tidak terikat seperti yang ditentukan oleh negeri. Ia bergantung kepada individu sama ada ingin mengikut kadar yang ditentukan atau memberi lebih daripada apa yang telah ditetapkan. Okey, yang terakhir sekali ialah aplikasi Maxim ini dalam kewangan Islam, di mana dapat dilihat sekiranya kita pergi memberi belah di pasaraya. Banyak pasaraya hari ini sudah menjadi kebiasaan, diorang dah tetapkan harga produk mereka dekat bungkusan tu, dah letak penanda harga. Okey, walaupun dalam Islam mendorong transaksi perniagaan berdasarkan tawar-menawar dan kesepakatan bersama, okey, pembeli ni mungkin menyedari bahawa pintu rundingan, maksudnya nak buat bargaining, nak buat rundingan dalam jual beli ni telah ditutup lah oleh pihak penjual, sebab penjual dah letak harga yang telah fixkan harga. Okey, di sini menunjukkan pembeli ni harus mematuhi peraturan dan mematuhi harga tu, di mana mereka harus membeli ataupun tidak tanpa melanggar mekanisme operasi yang telah menjadi tradisi atau kebiasaan perniagaan yang telah menjadi kebiasaan kita di pasaraya hari ini.
Okey, di sini menunjukkan bahawa penandaan harga ni dia telah menjadi mekanisme dalam menjadi alat lah, yang mana dalam bahagian masyarakat kita, terutama pembeli lah, membuat pembelian secara online. Kita mungkin kena tengok harga kan untuk membuat pembelian tanpa mengganggu kegiatan kedai tu, nak kena tanya apa semua. So bila kita dah dah buat secara online ni, kita mesti nak tengok harga. So tak ada dah bargaining apa semua, tak ada tawar-menawar. So di sini menunjukkan walaupun dekat dalam Islam kita digalakkan untuk tawar-menawar, tapi kalau mengikut kita punya adat sekarang, kalau dah ada fix harga kat situ, kita tak boleh buat tawar-menawar dah. Okay.